Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Umairah dan hari ini saya akan membentangkan tentang masalah pembelajaran ADHD. Apakah itu ADHD? Sebelum itu, mari kita tonton dahulu video pendek ini. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a condition that makes it difficult for someone to concentrate and control their behaviour. It can also be characterised by hyperactivity and impulsiveness. These kinds of behaviour can also be a normal part of growing up. It's really only when it becomes disruptive to day-to-day life that it is diagnosed as ADHD. There is still debate about what causes it. We do know it is more common in boys and often arises in early childhood. Many people with ADHD have it their whole lives, but symptoms can be managed. Family support and education is important. Psychological treatment is an option. Some medications are available too. Jadi, apa itu ADHD? Gangguan defisit perhatian atau hyperaktif atau lebih dikenali sebagai ADHD adalah gangguan neurodevelopmental biasa, iaitu keadaan perubatan yang disebabkan oleh keabnormalan di otak yang mempengaruhi fungsi otak, terutamanya perhatian, kawalan diri dan keupayaan pemikiran yang kompleks. Ia sering ditemui di kalangan kanak-kanak berumur sekolah seawal usia 6 tahun, tetapi juga boleh memanjangkan ke peringkat remaja dan dewasa. Walaupun tahap keturukan boleh bermula ringan, ia boleh menjadi kronik jika dibiarkan tidak didiagnosis dan tidak dirawat. Ciri-ciri yang pertama bagi ADHD ialah hyperaktif. Kanak-kanak yang mempunyai ADHD mempunyai kesukaran duduk diam dalam situasi yang memerlukan ketenangan. Selain itu, mereka juga sering tersentak atau mengeliat apabila duduk. Di samping itu, mereka juga mempunyai kesukaran menjadi selesa atau tenang. Ciri-ciri ADHD yang kedua ialah impulsif. Mereka mempunyai kesukaran menunggu giliran dalam aktiviti atau perbualan. Selain itu, mereka mempunyai kecenderungan untuk bertindak balas tanpa memikirkan akibat yang mungkin berlaku. Seterusnya, mereka mempunyai kesukaran mengawal emosi atau keinginan serta-merta. Oleh itu, ayo kita tonton video pendek ini bagi menambahkan lagi kefahaman kita mengenai ciri-ciri impulsif bagi murid ADHD. Sometimes you just want to go out and lashing out at them. It's like your heart starts, your body starts getting really rough and hot and all that. It's feel like it's really aggressive. Ciri-ciri yang ketiga ialah perhatian. Murid-murid dengan masalah ADHD sukar menumpukan perhatian pada tugasan yang memerlukan tumpuan yang lebih lama. Selain itu, mereka sering lupa butiran dan arahan yang penting. Tambahan lagi, mereka mudah terganggu oleh rangsangan luar. Ciri ADHD yang keempat ialah ketidakupayaan untuk mengawal diri. Murid-murid dengan masalah ADHD mempunyai kesukaran mengurus masa dan tugas harian. Selain itu, mereka juga mempunyai kesukaran untuk mengutamakan tugas serta nampak tidak teratur dalam kerja dan persekitaran. Punca ADHD yang pertama ialah faktor genetik atau baka. ADHD sering dikaitkan dengan keabnormalan dalam perkembangan otak yang berkaitan dengan faktor genetik. Variasi dalam ekspresi genetik semasa tempoh perkembangan otak boleh mengakibatkan perbezaan dalam struktur dan fungsi otak yang boleh menjejaskan keupayaan pembelajaran. Baka ialah jan-jan yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya. Menerusi kajian yang dilakukan oleh Friend 2006 menunjukkan bahawa sifat atau ciri ibu bapa, adik-beradik dan ahli keluarga yang rapat juga boleh mempengaruhi kecacatan. Menurut Bickley pada tahun 1998, 80% kanak-kanak ADHD adalah berpunca daripada keturunan. Punca ADHD yang kedua ialah faktor pranatal, perinatal dan pascanatal. Mengikut kajian, wanita yang mempunyai obesiti dan diabetes semasa mengandung mempunyai peluang yang besar untuk melahirkan anak dengan ADHD. Selain itu, kanak-kanak yang terdedah dengan bahan toksik tertentu seperti pelambang,
atau bifenylpolychloride mungkin mengalami masalah yang menyerupai ADHD. Tambahan lagi, pengambilan alkohol dan juga merokok semasa mengandung boleh menyebabkan gangguan spektrum bayi yang boleh merangkumi ADHD atau gejala seperti itu. Punca ADHD yang ketiga ialah perkembangan iaitu kerosakan saraf pada otak. Punca terakhir ADHD ialah faktor persekitaran. Kanak-kanak mula meniru orang di sekeliling seawal usia 2 tahun. Menjadi peranan ibu bapa dan guru dalam membentuk sasiah atau membimbing mereka ke arah yang betul kerana mereka tidak sedar dengan kesalahan ataupun perbuatan mereka. Murid ADHD yang tidak mendapat perhatian ibu bapa dan guru berkemungkinan akan menjadi lebih teruk. Kita haruslah mempunyai pemahaman dan kesedaran yang tinggi mengenai ADHD. Ibu bapa haruslah sedar dengan tanggungjawab mereka yang sentiasa perlu menyokong dan berada di sisi anak-anak ADHD ini. Dalam pada itu, ibu bapa juga perlu meyakinkan anak-anak ADHD bahawa masalah ini turut dihadapi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, ibu bapa dan anak perlu berganding bahu untuk menghadapi masalah ini dan perlu saling sokong-menyokong antara satu sama lain. Kanak-kanak ADHD bukan sahaja perlu bimbingan di rumah, tetapi juga di sekolah. Para guru haruslah mempunyai kesedaran mengenai ADHD bagi membantu kanak-kanak istimewa ini. Guru-guru perlu memainkan peranan dalam mendidik kanak-kanak ADHD kerana didikan ibu bapa di rumah ternyata tidak mencukupi memandangkan sebahagian besar masa kanak-kanak ini dihabiskan di sekolah. Selain itu, guru juga hendaklah menjadi sebagai sokongan sosial dan galakan terutama kepada mereka yang menghadapi masalah supaya kanak-kanak ini dapat meningkatkan penghargaan kendiri.